Satu hari suami kita layan kita dengan penuh kasih sayang. Dia jemput duduk sayang. Siap tarik kerusi. Tapi bukan dia tolak balik lah. Bukan tarik kursi kita jatuh tak. Dia tarik kursi, lepas tu dia tolak balik. Duduk sayang. Ui, masa tu kita akan rasa apa? Rasa ragu-ragu? Awak kenapa? Kenapa awak macam ni? Ada udang sebalik batu ke? Tak, saya memang nak tunjukkan kasih sayang saya kepada awak. Okey, duduk. Okey, sekarang dia pun pasangkan kain tu lah. Contohlah kan, Prof kan. Lepas tu dia pun bawa air hidangan. Biar betul awak ni. Betul ni? Saya basuh ya. Sebab tak biasa dilayan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Kemudian, okey, saya masak untuk awak hari ni. Sebab apa? Mungkin birthday ataupun anniversary. Kita akan rasa, ya Allah. Lepas tu kita duduk pun dah tak sedar dah tulang ke apa. Terima kasih bang, subhanallah, penyayangnya awak, lembutnya awak layan saya. Tapi kalau kita tak nampak di sebaliknya, sebenarnya Allah ya Halim, ya Latif, ya Maha Lembut sedang melayani kita dengan lemah lembut melalui perantaraan suami. Kalau kita tak faham konsep ini, suami sedang memberikan kasih sayang kepada kita, hakikatnya Allah yang sedang berikan kasih sayang kepada kita. Melalui suami, melalui anak, melalui jiran, melalui kawan-kawan yang menyayangi kita. Hakikatnya Allah yang sedang mengalirkan kasih sayangnya kepada kita. Lalu orang yang faham konsep ini, dia sentiasa rasa Allah berada di mana-mana perbuatan dia. Di mana-mana keadaan dia merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dalam kehidupannya hari-hari. Pernah satu ketika seorang ulama ditanya, bilakah kamu merasakan kewujudan Allah? Lalu ulama yang alim ini menjawab, aku benar-benar merasakan kewujudan Allah di saat aku merancang sesuatu dengan teliti, perancangan yang rapi, dengan persediaan yang telah lama disediakan. Akhirnya perancangan itu tidak diizinkan Allah. Baru ketika itu aku baru benar-benar merasakan Allah itu wujud. Maksudnya di sini dia bukan tidak faham ataupun tak rasa, tapi dia beri pengertian yang begitu dalam. Kadang-kadang kan kita boleh bawa kereta dengan selamat sampai ke tempat, kita tak rasa yang Allah melindungi kita. Sedangkan Allah ya Hafiz ya Muhaimin yang sedang menjaga kita sampai selamat. Yang kita rasa sebab apa? Kita bawa kereta dengan cermat, kemudian kita ikut aturan perjalanan, kemudian bila sampai kita rasa Alhamdulillah selamat. Memang ucap Alhamdulillah, tapi kita menyandarkan pada diri kita seolahnya. Tetapi orang yang beriman, dia ada keimanan, Alhamdulillah Allah ya Hafiz ya Muhaimin, yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Sebab walaupun kita bawa kereta dengan cermat, boleh jadi orang yang cuai yang langgar kita. Walaupun kita jalan keluar rumah dalam keadaan yang selamat, ada orang yang berniat jahat, mungkin nak rompak, mungkin nak ragut, tetapi Allah melindungi kita. Mungkin ada orang yang jahat, berniat jahat, tetapi Allah campakkan rasa takut, rasa bimbang kepadanya untuk buat sesuatu kepada kita. Sebab itu Allahu Akbar, sebab itu kita tak akan mampu nak menghitung banyaknya nikmat Allah. Kalau kita hitung dalam satu saat, berkumpul pelbagai nikmat. Sebab dalam satu saat Allah jaga kita daripada segala-galanya. Masya Allah. Pagi ini saya baca satu buku ditulis oleh Ibnu Rijal, Prof. Sebab itu saya cakap macam dalam sikit. Ibnu Rijal ni penulis dia memang dalam deep sangat. Tajuknya adalah Kembali Hidup Bertuhan. Kembali Hidup Bertuhan. Sebelum saya kembalikan kepada Prof, saya nak kupas sikit. Boleh ya? Sebab apabila kita sedar hakikat ini, kita akan jatuh cinta kepada Allah berkali-kali. Kita amat mencintai Allah. Kita sangat rindukan pertemuan dengan Allah. Dan kita sangat mengharapkan satu je dalam hidup kita. Kita nak redha Allah. Tak dapat redha manusia tak apa. Yang penting aku dapat redha Allah. Tapi kalau kita dapat semua redha manusia, kita dapat redha suami, dapat redha anak, anak suka ni sebab kita belanja satu benda yang anak nak kita bagi. Kita dapat redha mak ayah, kita dapat redha ni. Kita bimbang kita tak dapat redha Allah sebab Allah mula melihat kita sebenarnya memuji manusia sahaja ataupun hanyalah menambahkan redha daripada manusia. Macam mana nak tahu kita ni hanya kejar redha manusia? Apabila manusia yang kita harapkan memuji kita ataupun balas kebaikan kita, akhirnya melakukan khianat kepada kita. Barulah kita sedar selama ini kita buat sesuatu kebaikan adalah untuk dia, bukan kerana Allah. Apabila anak yang kita besarkan dengan kasih sayang, anak yang kita besarkan sekian-sekian, satu hari menyakiti hati kita bila dia dah berkahwin. Dia pergi berjalan ke New Zealand tak bawa kita.
Kita lupa kita dah sakit lutut, gigi pun dah tak ada. Kalau kita ikut tak tahulah menyusahkan dia dan sebagainya. Tetapi sebab cemburu yang besar itu membuatkan kita merungut. Dulu mak yang besarkan kau, kau pergi, mak pergi mana-mana, mak tak pernah tinggal. Tapi sampai hati kita takut kita mengungkit sesuatu. Kita jadi terlupa sebenarnya kita besarkan anak adalah sebagai satu amanah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Masya Allah.